Untuk makluman untuk semua, sebentar lagi kita akan mulakan sesi Google Meet. Jadi diharapkan semua peserta, guru-guru dan juga murid-murid dapat menetapkan mikrofon ke mod senyap untuk memastikan kelancaran Google Meet kita pada pagi ini, pada petang ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam ABC 2.0, ambil peduli, bina hubungan, cipta kejayaan. Salam PPDJJ Unggul di Mercu, bersama-sama maju sempurna. Yang berusaha, Puan Hajah Siti Amrah binti Ismail, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Air Hitam. Yang berbahagia Puan Hajah Nur Syahidah binti Syarim, Timbalan PPD Sektor Pembelajaran. Yang dihormati Encik Ahmad Mustafa bin Mahmud, Guru Matematik Sekolah Kebangsaan Air Hitam, selaku penceramah slot 1 bengkel kita pada hari ini. Yang dihormati Encik Ahmad Sadini bin Mat Kapel, School Improvement Specialist Coach Plus SISC Plus, selaku penceramah slot kedua bengkel kita pada hari ini. Yang dihormati barisan School Improvement Specialist Coach Plus SISC Plus, barisan penolong kanan Sekolah Kebangsaan Air Hitam, rakan-rakan guru matematik daerah Jempol dan Jelebu, serta murid-murid yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya, kita diberi luangan waktu, digerakkan minda, dikurniakan kecergasan fizikal dan mental untuk sama-sama berkumpul di dalam satu sesi Google Meet pada petang ini, iaitu program memperkasa panitia daerah, bengkel pemantapan guru matematik daerah Jempol dan Jelebu, anjuran Sekolah Kebangsaan Air Hitam selaku tuan rumah bagi panitia matematik daerah Jempol. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, dengan harapan semoga yang dirancang terlaksana dengan keberkatan ilahi, majlis dengan segala hormatnya menjemput Ustaz Firdaus bin Muhammad Zaid bagi memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin
wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kami rafakkan kesyukuran penuh pengharapan ya Allah. Kurniakanlah pertemuan kami dalam bengkel pemantapan guru matematik daerah Jempol dan Jelebu ini dengan keberkatan dan limpahan rahmat-Mu agar kami memperoleh manfaat dan kebaikan daripadanya. Seterusnya terhindar daripada segala bentuk kemungkaran yang Engkau tidak redai. Kami pohonkan darimu semoga pertemuan dalam kursus ini, dalam bengkel ini ya Allah, kami dikurniakan limpahan ilmu yang berguna dan kefahaman yang berlandaskan wahyu-Mu. Limpahilah keberkatan terhadap usaha-usaha kami. Ilhamkanlah dalam fikiran, dalam minda kami, idea-idea yang bernas, pandangan-pandangan yang jelas dan keputusan yang benar-benar mantap. Allahumma ya Allah, pada saat dan detik ini juga kami pohonkan ihsan dan pimpinan-Mu ya Allah, agar Engkau anugerahkan kami kesabaran yang mantap, ketabahan yang jitu, kerjasama yang erat, semangat pemufakatan yang padu dan semangat juang yang tidak mengenal erti putus asa dalam memikul tanggungjawab sebagai seorang guru, berusaha menyumbang tenaga, idea dan kepakaran demi meningkatkan kualiti pendidikan di negara ini. Limpahilah hati kami dengan nur hidayah-Mu agar kami menjadi generasi mencintai negara, agama, menegakkan syariatnya, generasi yang mencintai bangsa dan memelihara kehormatannya, generasi yang mencintai negara dan mempertahankan kedaulatannya. Sesungguhnya, seterusnya, bantulah kami menjadi generasi yang cemerlang, gemilang, lagi terbilang, selaras dengan tuntunan syariat-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Membuka tirai majlis pada petang ini, majlis dengan segala hormatnya menjemput Yang Kuso Wan Hajah Siti Amrah binti Ismail, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Air Hitam, untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam ABC 2.0, ambil peduli, bina hubungan cipta kejayaan. Salam PPDJJ Unggul Dermacu, bersama-sama maju sempurna. Yang Berusaha Puan Hajah Nur Syahidah binti Syahrin, Timbalan PPD Sektor Pembelajaran PPDJJ, Yang Berusaha Encik Ahmad Sadini bin Mat Kapel, SIC Plus PPDJJ, Barisan SIC Plus PPDJJ, Encik Ahmad Mustafar selaku penceramah pada petang ini, Barisan Penolongkanan Sekolah Kebangsaan Air Hitam, semua guru, Ketua Panitia Matematik Daerah Jempol dan Jelebu, murid-murid dan semua yang hadir pada sesi pada petang ini. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT dengan limpahan dan rahmatnya dapat kita berkumpul dalam sidang maya ini bagi merealisasikan bengkel pemantapan guru matematik Daerah Jempol Jelebu, anjuran Panitia Matematik Daerah Jempol. Terlebih dahulu, setinggi penghargaan dan terima kasih, saya selaku pentadbir Sekolah Kebangsaan Air Hitam mengucapkan kepada sektor pembelajaran PPDJJ kerana terus memberi kepercayaan kepada Sekolah Kebangsaan Air Hitam sebagai pengelola program pemerkasaan Panitia Matematik Daerah Jempol dan Jelebu bagi sesi 2023-2024. Terima kasih dan tahniah kepada semua yang hadir. Semoga bengkel pemantapan guru matematik yang diadakan pada petang ini
dapat membugarkan kemahiran proses matematik dan menguasai strategi serta kaedah pengajaran yang berkesan bagi meningkatkan pencapaian murid dalam mata pelajaran matematik. Selain daripada itu, diharapkan dapat juga meningkatkan nilai profesional kompetensi guru matematik di dalam daerah Jempol dan Jelebu. Ianya juga sebagai satu usaha pembangunan profesionalisme guru matematik dalam menggunakan elemen kemahiran aras tinggi hebat di dalam PDP matematik dengan lebih kreatif dan kritis. Semoga diharapkan dengan perkongsian pada petang ini memberi manfaat kepada guru-guru dan murid bagaimana teknik dan kaedah menjawab serta pemarkahan di dalam pentaksiran matematik, dan ia juga semoga ianya dapat mengembangkan minat murid dalam meningkatkan pemahaman murid dalam terhadap mata pelajaran matematik. Seterusnya, secara tidak langsung ia juga membudayakan matematik dalam kehidupan seharian melalui pelbagai teknik dan kaedah dan aktiviti di dalam pembelajaran matematik. Selain daripada itu, dapat meningkatkan kualiti dan kuantiti pencapaian matematik di sekolah-sekolah daerah Jempol dan Jelebu. Sekali lagi ucapan terima kasih tidak terhingga kepada pejabat pendidikan daerah Jempol dan Jelebu di atas kepercayaan yang diberikan kepada Sekolah Kebangsaan Air Hitam, dan terima kasih kepada semua yang hadir pada petang ini. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Yang Berusaha Puan Hajah Siti Amrah binti Ismail atas ucapan yang disampaikan itu tadi. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, bagi meneruskan agenda bengkel pemantapan guru matematik pada hari ini, majlis dengan segala hormatnya menjemput Encik Ahmad Mustafa bin Mahmud, guru matematik Sekolah Kebangsaan Air Hitam. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Testing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Ahmad Izzuddin bin Ahmad Sanusi selaku pengerusi majlis kita pada petang ini. Yang Berusaha Puan Hajah Siti Amrah binti Ismail, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Air Hitam. Yang berbahagia Puan Hajah Nur Syahidah binti Syarim, Timbalan PPD Sektor Pembelajaran, Pejabat Pendidikan Daerah Jempol Jelebu. Yang dihormati Encik Ahmad Sadini bin Mat Kapel, School Improvement Specialist Coach Plus SISC Plus, iaitu Pegawai Unit Sains dan Matematik Daerah Jempol dan Jelebu. Barisan School Improvement Specialist Coach Plus SISC Plus, Barisan Penolong Kanan Sekolah Kebangsaan Air Hitam, Ketua-Ketua Panitia Matematik Daerah Jempol dan Jelebu, Guru-Guru Matematik Daerah Jempol dan Jelebu, serta anak-anak didik tahun 4, 5 dan 6 yang dikasihi sekalian. Syukur Alhamdulillah pada petang ni kita semua dapat dihimpunkan, dapat berkumpul di ruangan alamanya Google Meet ini bagi sama-sama kita mendengar
Bengkel Pemantapan Guru Matematik Daerah Jempol dan Jelebu. Okay, baiklah, sebelum saya teruskan, izinkan saya perkenalkan diri saya. Saya ialah Cikgu Ahmad Mustafa bin Mahmud, dan tetapi di sekolah ni lebih dikenali sebagai Sir lah, Sir Mustafa. Dan saya merupakan guru di Sekolah Kebangsaan Air Hitam. Terkini sudah 8 tahun berkhidmat di sini. Sebelum ni saya berkhidmat 4 tahun di SK Mupong Ulin, Sarawak. Dan alhamdulillah sepanjang perkhidmatan saya di 12 tahun ini saya mengajar matematik dan juga pendidikan jasmani, tapi saya punya major ialah matematik lah. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada barisan SISC Plus Unit Sains dan Matematik PPD Jempol dan Jelebu kerana sudi mempelawa saya sebagai penceramah bagi Bengkel Pemantapan Guru Matematik Daerah Jempol dan Jelebu. Dan saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih terlebih dahulu kepada rakan-rakan yang lebih berpengalaman yang selama ini banyak memberi tunjuk ajar kepada saya. Kalau saya lihat di sini, saya nampaklah rakan-rakan seperjuangan saya lah di daerah Jempol ini. Okey, baiklah. Saya tak nak buang masa dan saya harap cikgu-cikgu, murid-murid dapat mengambil intipati, dapat mengambil sedikit ilmu untuk ruangan bengkel kita pada petang ini. Okey, baiklah. Untuk bengkel petang ini saya akan memfokuskan kepada maafkan saya tanya, skrin saya bergerak tak untuk saya share skrin? Okey, baiklah. Untuk objektif kita pada petang ini ialah saya akan memfokuskan kepada 3, iaitu yang pertama saya akan menerangkan terlebih dahulu berkenaan dengan kemahiran dalam matematik. Okey, dan seterusnya pada bahagian yang kedua saya akan menerangkan berkenaan dengan teknik menjawab dan pemarkahan kertas ujian akhir sesi akademik, dan akhir sekali saya akan berkongsi tips lah sepanjang pengalaman saya mengajar matematik untuk 12 tahun ini. Okey, baiklah. Mungkin ada yang tertanya kenapa pada petang ini murid-murid terlibat sekali. Okey, baiklah. Pada perancangan awalnya saya dan Cik Sadini berbincang untuk mengadakan bengkel ini khusus kepada guru matematik. Tetapi apabila melihat keadaan sekarang ini, saya rasa tidak salah jika saya menjemput murid-murid tahun 4, 5, 6, iaitu seorang murid tahun 4, seorang murid tahun 5 dan seorang murid tahun 6 untuk sama-sama mendengar intipati daripada bengkel ini, dan insya-Allah boleh digunakan untuk ujian ICS akademik yang akan berlangsung pada bulan Januari pada tahun hadapan. Saya nak tanya dulu, skrin saya keluar tak untuk share skrin? Masih belum keluar lagi. Tidak. Tak keluar. Tak keluar, tak nampak. Okey, kejap. Wow. Okey, dah. Okey. Okey, baiklah. Okey, ini tentang objektif kita pada hari ini. Maaf ya ada gangguan teknikal. Okey, baiklah. Okey, saya akan mulakan terlebih dahulu dengan slot yang pertama, iaitu tentang kemahiran dalam matematik. Okey, baiklah. Untuk makluman semua, untuk ujian akhir sesi akademik matematik, item-item UASA adalah dibahagikan mengikut sifir 3, 5, 2.
Yang bermaksud CV 352 ini ialah 30% adalah soalan yang berada pada aras rendah, 50% pada aras sederhana dan 20% adalah soalan yang berada pada aras tinggi. Dan dalam pembinaan item-item UASA Matematik ini, 5 kemahiran ditekankan. 5 kemahiran ditekankan. Okey, baiklah. Kemahiran yang pertama dalam matematik yang ditekankan ialah mengetahui dan memahami. Okey, mengetahui dan memahami ni biasanya adalah soalan-soalan yang berada pada aras rendah. Mengetahui dan memahami. Sebagai contoh lah ya. Tak apa, nanti kita tengok contohnya. Okey, dan seterusnya. Kemahiran yang ketiga ialah kemahiran mengaplikasi. Dan kadang-kala tidak mustahil kemahiran mengaplikasi ini juga termasuk dalam soalan aras rendah. Okey. Dan untuk kemahiran menganalisis adalah soalan yang berada pada aras sederhana dan kemahiran menilai adalah berada pada aras soalan tinggi. Dan kadang-kala menganalisis juga termasuk dalam soalan aras tinggi. Okey, jadi saya boleh rumuskan di sini ialah mengetahui dan memahami adalah mengetahui, memahami dan mengaplikasi adalah soalan aras rendah. Mengaplikasi dan menganalisis adalah soalan yang berada pada aras sederhana. Dan menganalisis dan menilai adalah soalan yang berada pada aras tinggi. Tak apa, nanti kita tengok contoh-contoh soalan yang boleh kita tengok kemahiran mana dalam matematik tersebut. Okey, baiklah. Okey, dalam matematik, jika kita rujuk dalam kita punya DSKP, terdapat 4 bidang pembelajaran. Okay, yang pertama ialah bidang pembelajaran nombor dan operasi. Di mana dalam bidang ini kita ada 3 tajuk utama. Kita 3 topik utama iaitu nombor bulat dan operasi, pecahan, perpuluhan dan peratus dan juga wang. Ini semua termasuk dalam bidang pembelajaran nombor dan operasi. Okay, seterusnya bidang yang kedua ialah sukatan dan geometri. Okay, dalam sukatan dan geometri ni kita ada 3 topik iaitu masa dan waktu, panjang, jisim dan isi padu cecair dan topik yang terakhir ialah ruang. Okay, bidang yang seterusnya ialah perkaitan dan algebra. Okay, dalam bidang ini kita hanya ada 2 topik sahaja iaitu koordinat, nisbah dan kadaran. Dan bidang yang terakhir pula ialah statistik dan kebarangkalian. Di mana dalam statistik dan kebarangkalian ni kita hanya ada 1 saja topik iaitu pengurusan data. Okey, baiklah. Okey, saya akan teruskan lagi. Okey, dan kenapa pada petang ini saya melibatkan murid-murid? Seperti saya cakap tadi lah. Saya rasa macam rugi kalau tak melibatkan murid. Okey, baiklah. Okey, jadi tanpa membuang masa, saya akan teruskan kepada teknik menjawab dan juga teknik pemarkahan untuk bahagian A. Okey, seperti yang kita semua sedia maklum, untuk ujian akhir sesi akademik, ujian akhir sesi akademik ni ialah pentaksiran yang menggantikan UPSR di peringkat sekolah rendah. Dan untuk petang ini ialah subjek matematik. Okey, dan matematik kita ada 2 bahagian iaitu bahagian A dan juga bahagian B. Jadi pada petang ni saya akan mulakan terlebih dahulu dengan bahagian A. Okey, bahagian A mengandungi 13 soalan. Dan jumlah markah untuk bahagian A adalah sebanyak 26 markah. Dan bahagian A adalah soalan-soalan konsep matematik sahaja. Soalannya hanya konsep sahaja. Kalau ada penyelesaian masalah pun, soalannya adalah soalan yang bukannya berada pada aras aras yang memerlukan murid berfikir untuk kehidupan seharian. Okey, baiklah. Okey. Untuk petang ni, saya tidak akan mengupas
kesemua soalan tahun 4, kesemua soalan tahun 5 dan kesemua soalan tahun 6. Sebab kalaulah saya buat macam tu, ia akan mengambil masa yang sangat panjang. Jadinya saya akan ambil sedikit contoh soalan tahun 4, sedikit contoh soalan tahun 5 dan sedikit contoh soalan tahun 6. Dan kita akan sama-sama saksikan bagaimana untuk kita memberi markah dan juga bagaimana untuk menjawab soalan-soalan seperti itu. Okey, kita mulakan dengan bahagian A. Okey, ini ialah soalan tahun 4. Okey, soalan tahun 4, contoh yang pertama ini adalah pada bidang pembelajaran nombor dan operasi. Topik wang. Tapi ingat, wang termasuk dalam bidang pembelajaran nombor dan operasi. Okey, untuk soalan ini, markah akan diberikan jika bentuk lazim kamu betul. Bermaksud nombor tersebut disusun mengikut nilai digit atau nilai tempat dengan betul. Rumah sin dengan rumah sin, rumah sa dengan rumah sa, rumah puluh dengan rumah puluh. Jadi jika cikgu-cikgu dapat semak kertas murid, murid tersebut salin nombor dengan betul dan disusun mengikut rumah dengan betul, automatik cikgu boleh bagi K1. Bermaksud jalan kerja betul. Boleh diberikan 1 markah. Dan selesai pengiraan, semak jawapan, jawapan betul, barulah kita boleh bagi markah N1. Bermaksud jawapan betul. Answer 1 mark. Jadi cikgu kena biasakan macam ni ya. K1, K tu bermaksud ialah jalan kerja. N bermaksud answer, iaitu jawapan. Jalan kerja 1 markah, jawapan 1 markah. Jadi total jumlah markah ialah 2 markah. Ni untuk topik untuk bidang nombor dan operasi. Ingat ya murid-murid, pastikan nombor tu disalin dan disusun mengikut nilai tempat, nilai digit yang betul. Okey, ini adalah contoh soalan mengaplikasi. Okey, mengaplikasi ya, sebab murid mengapplykan teknik pengiraan dengan betul. Okey, contoh yang kedua. Okey, ini masih kita berada pada tahun 4. Oh, nampaknya ada sedikit masalah teknikal. Okay, sekejap ya, ada masalah teknikal. Okay, cikgu. Okey, baiklah. Okey. Jadi sekarang ni saya akan teruskan untuk masih lagi pada bahagian A untuk tahun 4. Okey, ini adalah contoh soalan mengetahui dan memahami. Rajah menunjukkan sebuah segitiga sama kaki. Namakan sudut A, namakan sudut B. Ingat, untuk tahun 4 kita belajar 3 nama sudut, iaitu sudut tirus, sudut cakah dan juga sudut tegak. Jadinya untuk soalan mengetahui dan memahami ni, kita tak guna, dia tiada jalan kerja. Jadi dia tak ada K1, tak ada N1. Dia hanyalah menuliskan P1. Bermaksud pengetahuan 1 markah. P1, jawapan A betul, jawapan B betul, 1 markah. Jadi jumlah markah ialah 2 markah. Okey, seterusnya. Ni contoh soalan. Ini ialah contoh soalan. Kita ada apa tadi? Ni ialah soalan yang sangat popular dalam UASA. Okay. Kalau siapa yang dapat
tahu apa tajuk ni, ini ialah soalan yang sangat popular, iaitu soalan nisbah dan juga kadaran. Tapi dia tak ada nisbah, dia hanya kadaran saja. Okey. Sejumlah 22 kilogram 500 gram buku lama dibahagikan kepada 9 timbunan yang sama. Hitung jumlah jisim dalam kilogram bagi 4 timbunan buku lama itu. Kenapa saya cakap soalan ni sangat popular? Sebab sekarang ni memang jadi trend kot. Sebabnya kadaran ni adalah benda yang kita gunakan dalam kehidupan seharian. Jadi cikgu bolehlah fokuskan dengan anak murid cikgu tajuk kadaran. Okey, untuk tajuk kadaran, untuk markah yang pertama, K1 yang pertama, apabila anak murid kita buat operasi bahagi. Dia baru buat bentuk lazim bahagi. Tak kisahlah dia buat bentuk lazim secara yang yang lama ke, ataupun dia buat bahagi potong-potong macam ni ke, dia buat bentuk lazim sahaja. Dia belum kira jawapan lagi. Cikgu-cikgu dah boleh beri mereka 1 markah. Untuk jalan kerja sahaja. Okey. Dan apabila selesai pengiraan, dapat jawapan dan dibuat operasi darab, itulah markah yang kedua. Dan akhir sekali ialah N1, iaitu jawapan sebenar. Okey, andai kata pengiraan bahagi yang pertama tu salah dan didarabkan dengan 4. Betul lah sebab darab dengan 4 kan. Okey. Jawapannya ialah salah. Cikgu-cikgu tak boleh bagi mereka markah kerja 1 sebabnya di atas jawapan tu dah salah. Jadi murid tersebut hanya layak untuk K1 sahaja. Boleh faham ya? Jadi anak-anak murid, pastikan kalau ada tajuk kadaran ni, kita kena bahagi dahulu. Jangan membuang markah. Nampak soalan ni macam susah, tapi sebenarnya kita boleh curi 1 markah. Di mana operasi bahagi. Ibarat macam ni lah. Okey. Ali membeli 5 nasi lemak berharga RM10. Berapakah harga untuk 3 bungkus nasi lemak? Saya tahu, cikgu tahu semua murid boleh mencongak. Tetapi untuk kertas UASA, apa yang penting adalah jalan kerja. Macam mana kamu tahu 1 bungkus nasi lemak RM2 adalah dengan RM10 dibahagikan dengan 5 bungkus nasi lemak. Macam itulah dalam soalan macam ni. Cumanya dia hanya menukarkan situasi. Dia hanya menukarkan masalah yang terkandung dalam soalan. Okey. Ni tajuk kadaran ya. Okey. Okey, seterusnya saya akan pergi kepada tahun 5. Okey, tahun 5 untuk nombor dan operasi, dia banyak menekankan kepada operasi bergabung. Okey, untuk operasi bergabung, cikgu-cikgu kena pastikan anak-anak murid memahami konsep operasi bergabung dengan betul. The power of operation. Yang mana kena buat dahulu. Okey, dalam soalan macam ni, dalam contoh soalan seperti ini, 381,509 tambah 7,916 darab 7. Jadi, mengikut konsep matematik, kita kena selesaikan operasi darab dahulu. Jadi, apabila murid buat bentuk lazim darab sahaja, dia buat bentuk lazim darab sahaja, kiranya jawapan belum ada, cikgu-cikgu dah boleh bagi mereka 1 markah, K1. Sebabnya murid tersebut dia faham tentang konsep matematik, iaitu darab perlu dibuat terlebih dahulu. Okey. Dan selesai dapat markah, dapat jawapan untuk operasi darab, barulah dibuatkan dengan operasi tambah. Operasi tambah ni, contoh darab dia salah jawapan, dia buat operasi tambah. Dah confirm lah jawapan tak dapat jawapan yang betul kan? Jadi apa yang cikgu nak tekankan di sini ialah, apa yang saya nak tekankan di sini ialah, cikgu-cikgu latih anak murid cikgu. Drillkan untuk nombor dan operasi bergabung ni. Umumnya khususnya untuk tahun 5 lah. Okey. Boleh faham ya? Okey. Okey.
Apa akan terjadi kalau murid kita buat operasi tambah terlebih dahulu? Okey, kalau dia buat tambah dahulu, minta maaf. Cikgu-cikgu kena pangkah terus 0 mark. 0 markah. Kerana konsep dah salah. Ingat, operasi bergabung tetap kena buat darab dahulu. Ingat ya, dia buat bentuk lazim darab sahaja, belum ada jawapan, kita dah boleh bagi jalan kerja 1 markah. Okey, seterusnya. Okey. Untuk tahun 5, okey, ini saya ambil contoh soalan gabungan. Isi padu gabungan sebuah kubus dan sebuah kuboid. Okey. Jadi untuk tahun 5 ni, dia kena kuasai itu betul lah. Untuk apa itu isi padu? Apa rumus isi padu? Okey, sebagai contoh. Okey, pemarkahan di sini. Murid perlu tahu apa rumus, apa formula untuk isi padu, iaitu panjang darab lebar darab tinggi. Okey, jika dilihat contoh dalam skrin saya ni, okey, 3 meter darab 3 meter darab 3 meter. Dan isi padu kuboid 2 meter darab 3 meter darab 7 meter. Murid hanya tulis rumus sahaja. Ataupun contoh murid buat dalam bentuk lazim lah. 2 darab 3, 3 darab 3, kemudian 3 darab 3 darab 3. Bentuk lazim, 3 darab 3, 9. 9 darab 3, 27. Cikgu nampak tu, cikgu dah boleh bagi 1 markah. Tapi dengan syarat, isi padu kuboid pun kena ada. Dia kena ada dua formula. Dia tak boleh salah satu. Kerana dalam soalan dinyatakan gabungan. Jadi anak murid kena pastikan ada dua-dua formula. Dua-dua rumus. Tulis rumus sahaja. Dah boleh dapat 1 markah. Okey. Dan kemudian akhir sekali barulah kita dapat jawapan, iaitu N1-nya ialah 69 meter padu. Okey, baiklah cikgu. Saya tahu kita ni ada juga murid-murid yang advance, murid-murid yang IQ berada pada aras tinggi. Dia boleh mencongak, dia tahu, dia tengok yang kubusnya dia tahu. Oh, ni 27, iaitu 3 darab 3 darab 3, 27. Kuboid dia 2 meter darab 3 meter darab 7 meter. Dia boleh congak. 2 darab 3, 6. 6 darab 7, 42. Okey, tetapi semasa mengira jumlah ni sebagai contoh dia salah. Okey, dekat mana cikgu nak bagi markah 1 markah? Cikgu boleh beri di sini. Iaitu 27 meter padu tambah 42 meter padu. Di sini markah jalan kerjanya. Jadi cikgu, dalam pemarkahan ni, dalam kita menyemak kertas UASA murid, kita jangan menilai jawapan. Nampak jawapan salah je, kita nak terus pangkah. Tak boleh cikgu. Cikgu kena tengok step by step. Kena tengok markah je. Kena tengok jalan kerja murid kita. Macam yang saya tunjuk contoh ni, murid tersebut menulis rumus sahaja. Dia tak ada tulis dalam bentuk lazim. Kita boleh bagi markah. 1 markah. Tapi dengan syarat sebab ni gabungan, jadi dia kena ada kedua-duanya. Mesti ada kedua-dua bentuk kubus dan juga kuboid. Kalau ada 2 kubus, ada 2 kuboid, kenalah ada rumus untuk 2 kuboid. Okey, untuk tahun 5. Okey, kita masih lagi pada tahun 5. Okey, ini yang saya nak tekankan pula pada tajuk operasi darab. Untuk tahun 5 ni, untuk pecahan kita hanya darab saja. Kita tak ada tambah, kita tak ada tolak. Tambah dan tolak tu ialah tajuk tahun 4. Tahun 5 ialah darab pecahan. Okey, untuk darab pecahan, okey, ini ialah soalan yang melibatkan pecahan didarabkan dengan nombor bercampur. Okey, untuk markah yang pertama, cikgu kena ingat, dalam konsep matematik, untuk didarabkan dengan pecahan, nombor bercampur tersebut perlu ditukarkan terlebih dahulu ke pecahan tidak wajar. Barulah kita boleh darabkan. Okey, untuk selesaikan terpulang, murid tersebut nak
mansuhkan ke ataupun dia nak buat operasi macam mana pun, tapi in the end jawapannya mesti dalam keadaan bentuk termudah. Okey. Nampak di situ. Kalau cikgu nampak dekat sini, nak dapat satu markah tu sangatlah mudah. Budak tu tukar kena pecahan tidak wajar, dah dapat satu markah. Okey. 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 Jadi saya tak nak buang masa, saya teruskan pula dengan tahun 6. Okey, tahun 6. Sekali lagi operasi bergabung. Okey, iaitu sifar perpuluhan 76 juta tambah 15 darab 20. Okey, murid tersebut perlu buat operasi darab dahulu. Tetapi darab tersebut tidak diterima sebagai markah yang pertama. Tidak diterima sebagai K1. Kenapa? Okey. Kerana dalam soalan ada dinyatakan sifar perpuluhan 76 juta. Sifar perpuluhan 76 juta tersebut perlu ditukar kepada nombor bulat. Barulah diterima sebagai jalan kerja yang pertama. Tapi dengan syarat darab tu kena betul dahulu. Darab dah betul, nombor ditukar dengan betul, barulah diterima sebagai markah jalan kerja, iaitu K1. Dan akhir sekali ialah markahnya, iaitu 760,300. Sebenarnya matematik ni nak cari markah senang. Kadang-kadang soalan nampak susah, tapi sebenarnya kalau murid tersebut berusaha, ada daya untuk membuat bentuk lazim, dia rajin, insya-Allah kita boleh tolong dia. Okey, seterusnya. Tengok, ini ialah soalan kadaran. Tadi tahun 4 ada soalan kadaran. Tahun 6 pun ada soalan kadaran. Okey. Saiful menggunakan 2.5 liter cat untuk mengecat lantai kelas dengan keluasan 60 meter persegi. Hitung isi padu dalam liter cat yang diperlukan untuk mengecat lantai kelas dengan keluasan 360 meter persegi. Ini kalau murid yang hujung ni, dia baca pun dia dah pening dah. Okey. Jadi sebenarnya, apa yang cikgu perlu buat, macam saya cakap tadi, cikgu kena latih tu biar anak cikgu untuk membuat kadaran. Tulis kadaran terlebih dahulu, kemudian cari untuk satu unit, iaitu operasi bahagi. Macam di sini kita nampak di sini, 60 meter padu dibahagikan dengan 2.5 liter. Cikgu kena latih anak murid cikgu bagaimana untuk membuat kadaran seperti ini. Kadaran untuk mencari satu unit berapa. Soalan-soalan macam ni adalah soalan yang berada pada aras sederhana. Kadang-kadang berjaya aras tinggi. Sebabnya apabila murid kita buat bahagi sahaja, jalan kerja bahagi sahaja, kita dah boleh memberi mereka satu markah. Okey. Bila dah dapat satu markah, apabila dah dapat untuk satu unit, mereka akan faham apa yang perlu dilakukan seterusnya. Macam ni, ini adalah soalan aras tinggi ya. Inilah soalan yang menggunakan, yang mentaksir kemahiran menilai murid. Ini saya tunjukkan contoh. Satu contoh soalan kemahiran menilai. Okey. Mana ada perpuluhan? Okey, saya teruskan. Okey. Yang akhir sekali untuk bahagian A untuk tahun 6 ni adalah saya ingin menunjukkan bidang pembelajaran, iaitu koordinat. Okey, untuk koordinat. Okey, koordinat ni sebenarnya adalah lubuk markah. Kalau dulu zaman UPSR, koordinat ni ialah lubuk markah. Okey, untuk tahun 6, fokuskan kepada jarak mengufuk dan juga jarak mencancang. Okey, di mana satu markah? Apabila murid membuat sahaja bunga ni ataupun perjalanan yang menunjukkan jarak mengufuk, itu adalah jalan kerja yang pertama. Dan akhir sekali, sebabnya dia minta dalam, minta maaf,
Ni saya salah screenshot jawapan. Okey. Jawapannya nak dalam meter. Sepatutnya jawapannya ialah 8,000 meter. Dan ingat sekali lagi dalam tajuk koordinat ni, dalam tajuk berkaitan algebra, sukatan dan geometri, yang penting adalah penggunaan jangan lupa unit tu jangan ditinggalkan. Ingatkan anak murid cikgu tentang penggunaan unit. Okey. Untuk bahagian A, macam saya cakap tadi, soalan ni adalah lebih berfokus kepada soalan-soalan konsep matematik. Daripada 13 soalan tu, mungkin hanya ada satu saja soalan yang aras tinggi. Yang lain tu semua adalah soalan aras rendah dan juga sederhana. Sebab ingat ya, sifir kita 3, 5, 2. 3 rendah, 5 sederhana, 2 tinggi. 20% bukan 2 soalan. Okey. Jadi kalau di kiraan, tinggi tu hanya ada satu soalan saja. Jadi cikgu bolehlah. Okey. Jadi dah berakhir untuk bahagian A. Okay. Bahagian A adalah bahagian kita kena cuba cari markah sebanyak yang mungkin. Macam saya cakap, kenapa? Sebabnya bahagian A adalah soalan konsep. Soalan pengiraan, soalan yang kalau nisbah pun mungkin dia bagi gambar rajah. Okey, itu bahagian A. Okey, sekarang ni. Apa yang saya nak fokuskan pada petang ini sebenarnya ialah bahagian B. Okey, dalam ujian akhir sesi akademik matematik, bahagian B hanya mengandungi 2 soalan sahaja. Jumlah markahnya ialah 24 markah. Dan soalan untuk bahagian B adalah soalan-soalan penyelesaian masalah. Okey. Untuk ujian akhir sesi akademik, format bahagian B ni dia berbeza dengan UPSR. Kalau kepada yang cikgu-cikgu yang masih ingat, kalau UPSR dahulu, kita ada 4 anak atau 3 anak. Kalau soalan 3A tu dah salah, soalan dia akan memberi kesan kepada soalan B dan juga soalan C. Ingat lagi cikgu kan? Itu untuk UPSR. Tetapi untuk ujian akhir sesi akademik ini, ia tak ada kesinambungan. Soalan A tu hanya soalan A saja. B sahaja. C sahaja. D sahaja. Dia tak ada jawapan daripada C tu mesti berkaitan dengan untuk daripada A. Tak ada. Jawapan A tu dia tak ada kaitan untuk jawapan B. Ia hanya satu soalan saja. Okey. Dan macam kita semua sedia maklum, bahagian B ni biasanya akan jadi killer lah. Akan jadi killer ataupun penentu markah untuk UASA matematik sekolah rendah. Okey. Tengok markah dia pun dah besar, dah 24. Jadi sekarang ni, bahagian A 26 markah. Bahagian B 24 markah. Total 50 markah. Separuh-separuh. Okey. Jadi sekarang ni saya akan pergi kepada bahagian B. Saya mulakan dengan soalan tahun 4 dahulu. Okey. Ini ialah contoh soalan tahun 4. Okey, rajah menunjukkan guru sedang menanda kehadiran murid sebelum pemeriksaan kesihatan tahunan di sekolah. Hitung peratus murid yang tidak hadir. Okey. Kadang-kadang murid-murid kita ni, dia macam bila nampak gambar ni kan, dia lebih tertarik dengan gambar. Tapi dia tak perasan sebenarnya dalam gambar tersebut, ia mengandungi satu maklumat yang penting, iaitu hadir 36 orang, tidak hadir kosong, jumlah murid 40. Dia tahu yang tidak hadir tu, 40, 36, 4. 4 orang tidak hadir. Kalau kita tanya secara lisan, confirm ramai dapat jawab. Tetapi kalau murid tersebut dia tak tulis sebagai jalan kerja, ia akan merugikan. Ataupun kalau murid tersebut dia conteng dekat sini 4 markah dalam gambar ni kan, pun cikgu boleh terima sebagai K1. Markah jalan kerja 1. Sebenarnya. Kenapa kita boleh bagi 1 markah? Sebab dalam soalan dinyatakan murid yang tidak hadir. Di sini 1 markah ni ya. 4 ni. Ataupun kalau
murid buat 40 tolak 36. Tak ada jawapan, kosong. Pun boleh diterima sebagai K1. Kalau murid yang conteng di sini 4, pun boleh diterima sebagai 1 markah. Okey. Untuk jalan kerja yang kedua. Ingat ya, untuk bahagian B ni, macam saya cakap tadi, jumlahnya 24 markah. Satu soalan biasanya tidak lari daripada 3 markah. Paling sikit pun 2 markah. Okey. Untuk markah yang seterusnya. Pembinaan ayat matematik mengira peratus. Di mana murid perlu membuat pecahan 4/40 darab 100. Murid dapat membina ayat matematik peratus ini boleh diterima sebagai K1 juga, iaitu K1 yang kedua lah. Sebabnya soalan ni 3 markah kan. Jadi 1 tambah 1 dah 2 markah. Dan murid dapat menyelesaikan dan jawapan tepat 10%. Inilah N1-nya, jumlah markah 3 markah. Okey, jelas ya? Cikgu bimbing anak murid cikgu. Bagaimana untuk membina peratus? Ingat, atas ni bilangan, bawah jumlah. Mesti darab 100. Murid dapat bina je ayat matematik ni, dapat membina ayat matematik peratus, ini dikira sebagai 1 markah. Latihan anak murid cikgu. Okey, seterusnya. Masih lagi berada pada tahun 4. Okey. Jadual menunjukkan jisim badan 3 orang murid, iaitu Zafran 19 kg, Tan 13 kg 200 gram, Gobal 11 kg 500 gram. Hitung jumlah jisim badan mereka. Jadi bila jumlah jisim, kita tahulah operasi tambah. Tambah saya hilang. Okey. Jadinya apabila murid dapat membuat bentuk lazim operasi tambah. Bentuk lazim tambah, belum ada jawapan lagi. Buat bentuk lazim saja operasi tambah. Cikgu dah boleh bagi 1 markah. K1. Okey. Dan dibawa ke bawah. Okey. Bagaimana pula kalau murid membuat macam ni? Ni saya suka. Pernah berlaku satu peristiwa, saya ingat beberapa tahun dulu, anak murid saya lah. Dia buat dekat sini je. Nampak ya anak panah biru saya ni? Dia buat dekat sini je. Tambah, operasi tambah. Dekat jadual ni. Dia betul saja operasi tambah. Pun boleh bagi 1 markah cikgu. Sebab dia faham apa yang dimaksudkan dengan jumlah jisim. Dia buat sini je. Dia conteng dekat sini, tambah. Pun dah boleh bagi 1 markah. Okey, kalau murid yang pandai, murid yang bijak, dia tak buang masa. Dia buat macam ni, dia akan terus listkan 3 nombor, 19 kg, 13 kg 200 gram, tambah 11 kg 500 gram. Dia terus buat list down 3-3 sama dengan. Itu cikgu jangan buang masa, cikgu terus bagi 2 markah. Sebab kenapa cikgu? Ini sebenarnya adalah soalan mengaplikasi aras rendah. Ini sebenarnya soalan nak tolong murid ni. Dan akhir sekali dapatlah jawapan yang betul, iaitu 43 kg 700 gram. Markah yang betul. Okey. Kalau murid salah kira, jadi sekurangnya mereka dah ada 1 atau 2 markah. Tapi pesalah dengan anak murid. Kalau soalan-soalan mudah macam ni, jangan dibazirkan. Okey, seterusnya. Masih lagi berada pada tahun 4. Pada sesi yang seterusnya, Gobal bertemu dengan jururawat untuk menjalani pemeriksaan jantung. Menurut jururawat, kadar denyutan jantung Gobal adalah 516 kali dalam masa 6 minit. Hitung kadar denyutan jantung Gobal dalam masa 4 minit. Okey, cuba cikgu tengok cikgu. Lagi cikgu keluar tajuk kadaran cikgu. Saya rasa UASA ni, dia memang minat betul dengan tajuk kadaran ni. Macam saya cakap tadi, tajuk kadaran ni, murid dapat buat operasi bahagi automatik cikgu. Terus bagi 1 markah, K1. Dekat sini ya. Dia menulis kadaran.
6 minit sama dengan 516 kali denyutan jantung. 1 minit sama dengan 516 bahagi 6. Tak kisahlah dia buat dalam bentuk yang bahagi lama ke, dia buat bahagi macam ni ke, itu dah dikira sebagai K1, jalan kerja 1 markah. Ni dah dikira 1 markah cikgu. Okey, sama dengan dapatlah jawapan. Jawapan ni tak kira lagi K1 lah. Okey, untuk K1 yang seterusnya adalah murid tersebut faham. Soalan bertanyakan dalam masa 4 minit. Jadi operasi dah darab. Dan akhir sekali jawapan akhir iaitu 344 kali denyutan jantung. Dalam macam ni, tengok je saya cakap, tajuk keadaran ni memang saya rasa UASN ni suka ni. Tahun 4 ada, tahun 5 ada, tahun 6 ada. Okey. Okey, untuk lagi tahun 4 lagi. Okey, akhir sekali. Ini adalah soalan yang menilai. Masih lagi. Okey, iaitu Zafran mengalami lebihan berat badan. Jururawat menasihati Zafran untuk bersenam sekurang-kurangnya 20 minit sehari. Dan ada 3 aktiviti. Okey, kalau cikgu tengok lompat tali. Murid-murid tengok 2 minit tu dapat bakar 16 kalori. Berbasikal 60 minit 360 kalori. 30 minit 210 kalori. Agak-agaknya ni tajuk apa ke kat ni? Sebenarnya dia menghubung kaitkan antara tajuk keadaran dan juga pengurusan data. Murid kena menganalisis, kemahiran menganalisis dan kemudian kemahiran menilai. Tapi markah 3 je. Okey. Jadi sebenarnya saya nak ajar. Okey, untuk murid-murid untuk bagaimana kita nak curi 1 markah. Okey, untuk kita curi 1 markah, kita tahu 2 minit 16 kalori. 1 minit 8 kalori, betul? Dan dia cakap, soalan tanya, pilih aktiviti yang membakar paling banyak kalori dalam masa 20 minit. Ramai tak perasan dekat sini. Dia tanya dalam masa 20 minit. Ini hanya 2 minit. Sebenarnya murid perlu buat ayat matematik ini. Okey. Dan di sini saya terangkan. Murid dapat nyatakan satu sahaja ayat matematik. Contoh ini 16 bahagi 2 darab 20. Okey. Cikgu nampak dia bahagi 2 darab kemudian darab 20. Tak buat bentuk macam ni lah. Dia buat bentuk lazim biasa. 16 bahagi 2 dapat jawapan 8. 8 darab 20. Dia baru buat satu tu cikgu. Lepas tu dia kosong. Cikgu dah boleh bagi 1 markah. Sebab tu dekat sini saya buat palang. Bermaksud atau. Pilih salah satu. Contoh kalau murid tersebut dia berminat dengan berbasikal. Dia tak nak kira lompat tali, dia tak nak kira berjoging. Dia buat je 360 bahagi 60. Kemudian dapat jawapan darab 20. Pun boleh dapat 1 markah juga cikgu. Tapi kalau murid tersebut, murid pandai, dia buat 3-3. Dia buat 3-3. Cikgu nampak 3-3 jalan kerja tu, markah tetap 1 cikgu. Okey, kerana markah yang kedua, K1 yang kedua sebenarnya ialah ni, melengkapkan piktograf. Okey, ini yang markah yang kedua. Dan markah yang ketiga, ada dekat sini. Pilih satu aktiviti yang membakar paling banyak kalori. Apa dia? Lompat tali. Bagi saya soalan ni kejam lah. Sebabnya jalan kerja banyak kena buat. Dan kemudian murid kena melukis. Dan akhir sekali, kalau murid tak dapat, salah lah. Okey. Dia ada trik dekat sini. Okey, cumanya apa yang saya nak tekankan ialah macam tadi saya cakap, keadaran. Cikgu tengok keadaran ada lagi dekat sini. Walaupun sedangkan ini ialah tajuk pengurusan data. Saya pun tak tahu kenapa UAS ini berminat betul dengan tajuk keadaran ni. Okey, seterusnya. Kita selesai untuk tahun 4. Tadi ialah perkongsian untuk murid-murid tahun 4. Bahagian A dah selesai, bahagian B pun dah selesai. Okey, seterusnya. Kita pergi pula kepada bahagian B untuk murid-murid tahun 5.
Okey. Rajah menunjukkan resepi donat yang dikongsikan oleh Chef Anita. Ada tepung gandum, ada gula, ada telur, ada margarin, ada air, ada mauripan dan sedikit garam. Hitung jumlah jisim dalam kilogram bagi tepung gandum dan gula. Sebenarnya ini adalah soalan yang melibatkan mengaplikasi dan menganalisis. Kenapa saya cakap menganalisis? Dia bagi banyak barang. Tapi kalau murid kita, dia tak dapat analisis, ada diterangkan di sini. Dia hanya nak tepung gandum dan gula. Jadi murid kena analisis lah. Yang mana gandum, yang mana gula. Dan kemudian mengaplikasi, susun. Dalam soalan ini, ia merangkumi dua topik, iaitu perpuluhan dan juga jisim. Perpuluhan kena ingat, perlu menyusun nombor, pastikan titik perpuluhan dalam satu baris. Dan kemudian unit. Akhir sekali, jangan lupa unit. Jika murid tidak menulis unit, sebagai contoh, jawapan akhir dia kira betul, 1.5 saja. Minta maaf murid ya, cikgu-cikgu kamu akan pangkah. Jawapan kamu salah. Tapi kamu dapat markah jalan kerja kerana tiada unit. Saya tengok dalam ruangan chat tu ada yang tanya, kenapa salah cikgu? Sebab tak ada unit. Jadi pastikan kalau soalan-soalan yang melibatkan unit ni, murid-murid jangan tinggal unit. Okey, nampak senang. 2 tambah 3, 5. 1 tambah sifar 1. Senang je cikgu. Memang senang, tapi ada trik kat sini. Okey, dan jangan takut. Kepada murid-murid, jangan takut kalau nampak jadual ni macam-macam ditulis. Baca baik-baik. Okey, seterusnya. Okey, masih lagi pada bahagian B tahun 5. Okey, jadual menunjukkan proses yang perlu dilakukan oleh Chef Anita untuk menghasilkan donat. Okey, mengadun 1/3 jam, membentuk dough 15 minit, menggoreng 0.5 jam. Hitung tempoh masa dalam minit untuk Chef Anita mengadun dan menggoreng donat itu. Ini pun sama, kemahiran mengaplikasi dan menganalisis. Dia saja bagi membentuk dough ni. Sedangkan dalam soalan dia hanya minta mengadun dan menggoreng. Okey. Tengok, lihat di sini. Okey. Murid tulis dalam ayat matematik sahaja. 1/3 jam tambah 0.5 jam. Tak ada berbentuk lazim. Cikgu-cikgu dah boleh bagi 1 markah. Kerana murid tersebut faham. Soalan hanya minta tempoh masa mengadun dan menggoreng. Iaitu mengadun 1/3 jam tambah menggoreng 0.5 jam. Dia tak buat dalam bentuk lazim pun. Dia hanya nyatakan ayat matematik sahaja. Ni keistimewaan bahagian B. Dia berbeza dengan bahagian A. Bahagian A, dia dah beri ayat matematik. Tapi bahagian B dia bagi masalah. Murid hanya buat dalam bentuk buat ayat matematik saja. Cikgu dah boleh bagi 1 markah. Okey, markah yang kedua. Markah yang kedua, K1 yang kedua adalah murid menukar. 1/3 jam ni berapa? 0.5 jam ni berapa? Okey, kemahiran ni tanya cikgu kamu, macam mana nak selesaikan? Ni sebenarnya kalau kita hafal sifir pecahan ataupun kita buat bentuk jam, kita dah tahu dah berapa nilainya. Tapi cikgu rasa kalau cikgu sekolah Hili Komplek tu, Cikgu Kamarudin memang dah polish budak-budak dia tu. 1/3 jam berapa? 0.5 jam berapa? Dia dah tahu dah. 20 minit, 1/3 jam. 0.5, 30 minit. Dia dah polish budak-budak dia tu. Jadi in the end, akan dapat jawapan 50 minit. Okey, jika kita ada murid yang advance. Dia tak tulis yang ni. 1/3 jam tambah 0.5 jam. Dia terus buat. 20 minit tambah 30 minit. Tapi jawapan akhir sayang salah. Contohlah anak murid kita ni mungkin dia overconfident. 0 tambah 0, 2 tambah 3, 6. 60 minit. Jadi 20 tambah 30 minit ni, cikgu dah boleh terus bagi 2 markah. K2 terus. Tapi jawapan salah lah. Sebab tu saya cakap,
cikgu dalam menanda ni jangan cepat salahkan. Kita semak dahulu jalan kerja murid tersebut. Okey. Okey, saya teruskan lagi untuk bahagian B tahun 5. Ini ialah berada pada tajuk pengurusan data. Okey. Yang melibatkan carta pai yang tidak lengkap. Okey. Okey, kenapa saya kat tak lengkap? Okey, murid-murid boleh tengok. Isnin 80, Selasa tak ada, Rabu tak ada, Khamis 60. Tiba-tiba sebelah dibagi pula carta pai. Khamis 15%, 60 biji donat. Hello. Isnin 20%, ada 80 biji donat. Rabu dia bagi peratus saja, Selasa lagi kosong. Okey, so sekarang ni. Untuk satu markah. Okay, untuk satu markah ya, untuk tajuk peratus ni. Okay, ini sebagai tips kepada cikgu dan kepada murid-murid. Murid dapat melengkapkan carta pai. Carta pai ya, ini carta pai. 15, 20, 35. Kita kena ingatkan murid kita, carta pai ni konsepnya ialah 100%. Jadi kena pastikan carta pai kita ni lengkap 100%. Jadi kita suruh kira 15 tambah 20, 35%. 35 tambah 35, 70%. Belum cukup. Jadi Selasa berapa? Selasa 30%. Murid tulis 30% sahaja pada hari Selasa ni. Cikgu dah boleh terus bagi K1. Saya tak bagi soalan lagi ya. Saya tak bagi soalan lagi. Ini hanya lihat pada rajah sahaja. Murid dapat lengkapkan carta pai. Sebab kita tahu konsep carta pai ialah 100%. Tidak ada lopong satu. Jadi macam mana nak lengkapkan? Kita tambah semua, kemudian 100 tolak dengan hasil tambah tersebut. Kita tahu Selasa ialah 30%. Jadi automatik cikgu nampak saja 30% tu, cikgu dah boleh bagi satu markah. Ni kalau kepada ni lah, kepada murid-murid yang jalan kerja dia kosong lah. Memang kosong kita saja tu. Okey. Tapi saya tahu murid-murid kita ni ramai yang dah bersedia untuk UASA. Okey. Jadinya yang sebenarnya K1 yang pertama adalah murid perlu membina ayat matematik peratus, iaitu 30% didarabkan dengan 400. Mana datang 400 ni? Ada dekat bawah ni cikgu. Jumlah donat yang dijual dalam tempoh 4 hari ialah 400. Maksudnya 100% tu nilainya ialah 400. Jadi dia murid bina je ayat matematik daripada ni, cikgu dah boleh bagi K1. Dan jawapan akhir ialah 120 dapatlah N1. Iaitu jawapan yang betul. Okey. Dan soalan yang kedua, hitung julat. Julat ni macam biasalah. Kena ingat, julat itu ialah nilai maksimum ditolakkan dengan nilai minimum. Iaitu yang paling banyak tolak dengan yang paling sedikit. 140 tolak 60. Belum kira lagi cikgu. Dia tahu maksimum berapa, minimum berapa. Dan operasinya mesti tolak. Tak boleh operasi lain. Itu ialah K1. Dan jawapannya ialah N1. Okey. Okey. Ini tajuk pengurusan data. Dia tak lari. Sebabnya kalau kita tengok tahun 5 ni, tajuknya tu je. Carta pai, julat, min, median dan juga mode. Okey, tapi dalam contoh ni saya tak ada contoh min. Okey, tapi suka saya nak ingatkan tajuk min ya. Okey, min, cikgu terangkan, cikgu buat latih to be. Cikgu pastikan anak murid cikgu menguasai bagaimana untuk kira min. Kira min, dia mesti ada dua operasi, iaitu operasi tambah dan juga operasi bahagi. Kalau murid kita sekadar buat operasi tambah sahaja, minta maaf cikgu, tak boleh diterima sebagai K1. Mesti ada kedua-dua operasi, iaitu tambah dan juga bahagi. Dan jawapan akhir, itulah jawapannya, N. Okey. Akhir sekali untuk tahun 5. Okey, ini ialah tajuk
Nampak macam tajuk isi padu ke, ruang ke, tapi sebenarnya tidak. Sebenarnya ini adalah tajuk peratus, iaitu dalam bidang pembelajaran, nombor dan operasi. Okey. Seorang pekerja syarikat donat Chef Anita ditugaskan mengira bilangan donat di dalam kotak A dan kotak B. Okay, kotak B berisi 275% biji donat daripada kotak A. Okey. Jadi kat sini cikgu, saya nak tekankan cikgu. Bila nampak peratus ni je, cikgu kena pastikan anak murid cikgu buat ayat matematik daripada, iaitu 275/100 darab 36. Kerana ayat matematik ini, cikgu dah boleh bagi anak murid cikgu 1 markah. Okey, macam soalan tadi ya. Contoh tadi ya, saya patah balik. 30%. 30/100 darab 100. Dah dapat 1 markah. Okey. Dan pengiraannya selesaikan, kita pun dapat 99. Okey, tapi soalan belum selesai cikgu. Murid-murid soalan tak selesai lagi ni. Okey, cikgu. Murid baca lagi. Hitung bilangan donat di dalam kotak A dan kotak B. Rupa-rupanya akhirnya kita kena buat operasi tambah. Iaitu hasil jawapan peratus tadi ditambahkan dengan bilangan bilangan donat di dalam kotak A, iaitu 36. Dapatlah jawapannya 135. Okey. Jadi peratus ni pun kalau dulu zaman UPSR peratus ni memang popular lah. Okey. Jadi sekarang ni saya dah kongsikan tahun 4 dan juga tahun 5. Okey, sekarang ni saya nak tanya. Agak-agak kita tengok tahun 4 dan tahun 5 ni, ada tak jawapan yang mempunyai kesinambungan? Tak ada kan? Itu yang saya cakap tadi. Untuk UASA, murid-murid perlu ambil ruang dan peluang ini. Dia tak macam UPSR. Kalau UPSR dulu abang-abang kakak kamu, dia agak struggle. Sebab kalau soalan A ni salah, dia akan efek pada soalan B. Yang ni dia tak ada. Okey. Tak ada, okey. Tahun 5 tadi kan? Dia tak ada. Dia tak efek dengan soalan bahagian B. Soalan A, soalan A. Soalan B, soalan B. Soalan C, dan soalan D sahaja. Okey. Itu untuk bahagian B tahun 5. Dan seterusnya saya akan teruskan dengan soalan tahun 6. Okey, ini ialah contoh soalan tahun 6. Okey, bilangan penduduk di 3 buah negeri. Negeri X, negeri Y dan negeri Z. 2.5 juta, 2.45 juta dan negeri Z 280,000. Okey. Sebagai jalan penyelamat, cikgu-cikgu perlu latih anak-anak murid cikgu untuk menukar terlebih dahulu perpuluhan juta tersebut. Ni kalau saya bersemuka ni, seronok ni saya buat dengan budak ni. Tapi tak apalah, kita hanya ada masa dan peluang untuk Google Meet saja kan. Okey. InsyaAllah manalah tahu tahun depan ada rezeki, bolehlah kita buat bersemuka pula. Okey, negeri X. Apabila ditukarkan, kita tahu nilainya ialah 2,500,000. Negeri Y, bila ditukar akan dapat 2,450,000. Negeri Z tak boleh tukar. Okey, tetapi menukar tersebut, ni saya bagi tips pada cikgu lah. Ni untuk cikgu. Murid dapat tukar dulu cikgu. Tapi cikgu tengok, lah pahala anak-anak murid dia ni, bawah ni kosong, tak ada apa-apa. Tapi dekat atas tu dia dapat tukar. 2,500,000, 2,450,000. Cikgu dah boleh bagi kes 1 kat situ cikgu. Jangan kedekut cikgu. Sebabnya dia faham. Dia faham saya perlu tukar terlebih dahulu. Jadi di situ cikgu boleh bagi 1 markah khas lah. Okey. Tapi sekarang ni saya nak fokuskan kepada jalan kerja yang sebenar lah. Okey. Okey, soalannya. Hitung beza bilangan penduduk di negeri X dengan jumlah penduduk di negeri Y dan negeri Z. Jadi dia tahu. Dia perlu buat dahulu operasi tambah dahulu sebenarnya. Dia tak boleh buat operasi tolak dahulu. Kerana hitung beza bilangan penduduk di negeri X dengan jumlah
Sebenarnya kita kena buat tambah dahulu. Iaitu 2,450,000 tambah 280,000 dapat 2,730,000. Dan akhir sekali barulah kita kira beza. Tolak. Dapatlah jawapannya 230,000. Okey. Baiklah. Okey, tadi saya dah terangkan kes satu yang pertama, iaitu murid menukar di atas. Okey, bagaimana pula kalau murid tersebut dia tak tukar? Dia buat je 2.45 juta tambah 280,000. Boleh cikgu. Tapi dia tak dapat kira lah kan. Sebab dia faham kena tambah dahulu. Ataupun kalau dia buat bentuk lazim, dia bukan bentuk lazim, dia buat ayat matematik panjang. Dia buat macam ni. 2.45 juta tambah 280,000 dikurungkan 2.45 juta tambah 280,000 dikurungkan. Lepas tu dia buat tolak 2.5 juta sama dengan. Itu pun dikira sebagai satu markah cikgu. Ada ya? Ada. Saya pernah jumpa macam tu. Itu bermaksud murid tersebut dia mempunyai kemahiran membina ayat matematik. Okey, selesai untuk soalan yang pertama. Okey, seterusnya soalan yang kedua untuk bahagian B tahun 6. Okey. Rajah menunjukkan harga bagi sebuah peta Malaysia yang dijual dalam talian sebelum diskaun. Okey, dalam peta tersebut berharga RM64. Seorang kerani telah membeli peta Malaysia tersebut dan membayar sebanyak RM61.80 termasuk kos pos. Hitung diskaun yang diberikan kepadanya jika kos pos ialah RM7.40. Ini kalau dibaca laju cikgu, murid kita pun memang tak faham ni cikgu. Jadi cikgu terangkanlah dekat murid cikgu. Sebab sekarang ni pun kita dah tahu kan, jualan dalam talian ni dia sangat popular. Jadi sebab itulah UASA ni dah, sebab soalannya dia mestilah terkini betul. Okey. Jadi cikgu kena bimbing. Cikgu bimbing anak murid cikgu. Okey. Apa yang perlu ditolak dahulu? Yang mana dia bayar? Adakah murid tersebut bayar RM64? Tidak. Sebenarnya dia membayar sebanyak RM61.80, tetapi itu termasuk kos pos. Soalan tanya, berapakah harga peta Malaysia tersebut yang sebenarnya? Jadi kita kena terang kepada murid, kena tolakkan dulu dengan harga kos pos. Barulah dapat harga sebenar barang tersebut. Itulah kes satunya. Cikgu tanya anak murid cikgu, adakah kos pos tu termasuk dengan harga barang? Tidak. Okey. Dan akhir sekali barulah kita boleh kira berapakah diskaun. Okey. Mungkin ada yang tertanya, diskaun ni bukan peratus ke? Okey. Cuba cikgu kalau ada buku teks buka balik. Boleh buka buku teks, tengok balik diskaun. Diskaun tu sebenarnya adalah potongan harga. Berapa harga yang dikurangkan. Tetapi kalau dia tanya berapakah peratus diskaun, barulah kita kena kira peratus diskaun. Ini dia hanya minta hitung diskaun, iaitu berapa potongan harga. Di situlah markahnya. Tapi saya rasa untuk dapat satu markah ni, murid-murid kita faham. Bila beli barang ni, mestilah tak harga barang tersebut biasa termasuk dengan kos pos. Okey. Banyak kan cikgu drill tajuk wang ni. Okey, seterusnya. Okey. Tajuk tahun 6. Sekali lagi cikgu keluar tajuk kadaran. Kenapa saya cakap ini tajuk kadaran? Okey, Rajah menunjukkan papan tanda jarak bentung dan kuantan dari rumah Razak. Okey. Untuk memudahkan menerangkan tajuk ni, saya lebih suka membuat gambar rajah. Di mana kedudukan rumah Encik Razak, di mana kedudukan bentung dan di mana kedudukan kuantan. Apabila murid kita dapat melukis gambar rajah seperti ini boleh dikira sebagai K1. Sebab murid tahu bagaimana
kedudukan. Kedudukan rumah Encik Razak, di mana Bentong dan di mana Kuantan. Murid dapat melukis rajah seperti ini. Ini merupakan satu kemahiran mengaplikasi. Dia tahu. Oh, ini dalam kehidupan seharian. Okey. Dia dapat labelkan jarak rumah Cik Razak ke Bentong 100 km. Bentong ke Kuantan ialah 185 km. Inilah kes satunya. Dan sekali lagi, soalan di sini menggunakan topik kadaran. Tengok tahun 4 ada, tahun 6 ada. Saya tak tahulah kenapa UASA ni. Okey. Jadi 5 liter sama dengan 100 km. Jadi kadarannya, kita perlu lihat berapakah jarak yang boleh dilalui dengan menggunakan 1 liter minyak. Murid dapat buat operasi bahagi sahaja, iaitu 100 km dibahagikan dengan 5 liter. Baru buat operasi bahagi. Dah dapat 1 markah K1. Okey, contohlah murid kita tak lukis gambar rajah. Tapi dia baca soalan ni, dia faham. Oh, kereta ni 5 liter 100 km, 1 liter pun di sini K1. Dapat depan 20 km. Okey, dan dia tanya, berapakah jumlah isi padu petrol yang digunakan dalam perjalanan dari Bentong ke Kuantan? Bentong ke Kuantan, iaitu 185 km dibahagikan dengan 20 km, dapatlah 9.25 liter, dan jawapan akhir nak dalam mililiter. Ni dia trik rupa-rupanya jawapan nak dalam mililiter. Okey, tapi apa yang saya ingin tekankan di sini? Okey, yang pertama ialah penggunaan gambar rajah. Gambar rajah ni. Gambar rajah ni jangan buang markah cikgu. Ajarlah cikgu nak beri cikgu. Ni markah free tu. Dia conteng, dia macam buat draft pun dah kira satu markah cikgu. Okey. Dan yang seterusnya, kadaran. Kadaran ni memang favourite agaknya kot. Ingat, bila ada tajuk kadaran, mesti cari untuk 1 unit, iaitu operasi bahagi. Murid buat operasi bahagi sahaja, itu dah dikira sebagai 1 markah. Okey. Okey, seterusnya. Masih lagi pada tajuk tahun 6, bahagian B, iaitu tajuk, ni bukan carta pai. Okey, kalau tengok buku teks kita tu, tahun 6 tu, okey, ini ialah tajuk carta pai lah. Tapi carta pai dia tak menggunakan peratus. Dia hanya menggunakan 1/4, 1/8, 1/2. Okey. Jadi di sini saya nak tekankan. Okey. Okey, gaji bulanan Cik Razak ialah RM4,400. Okey. Hitung jumlah wang simpanan Razak selama 6 bulan. Okey, jadi sekarang ni, apabila murid buat bahagi 2, kenapa bahagi 2? Sebab dia nampak dekat sini. Separuh. Separuh ini ialah bahagi 2. Ataupun murid kita buat 4,400 bahagi 4. Kenapa bahagi 4? Sebab dia tahu S ni ialah 1/4. Ataupun dia buat 4,400 bahagi 8. Kenapa bahagi 8? Sebab dia tahu sini ialah 8 bahagian. Buat salah satu, dah dikira sebagai K1. Buat salah satu saja cikgu. Tapi kalau murid kita yang advance, confirm dia akan buat semualah. Jadi dia tahu. Oh, T ialah RM2,200. S ialah RM1,100. V RM550. U samalah sebab V dengan U ni sama. RM550. Okey, dan kemudian hitung jumlah wang simpanan Razak selama 6 bulan. Darab 6 sama dengan RM3,300. Itulah N yang terakhir. Okey. Jadi saya dah berkongsi sedikit secara umum lah penandaan untuk kertas UASA Matematik tahun 4 sehingga tahun 6. Ini sedikit lah secara umum saja. Sebabnya saya rasa kalau nak lebih dalam macam tak sesuai secara ni lah Google Meet. Dia sebenarnya lagi seronok kalau kita bersemuka. Okey. Jadi saya akan masuk kepada yang terakhir sekali, iaitu perkongsian tips.
Okey. Jadi saya dapat rumuskan sebagai persediaan UASA Matematik yang akan berlangsung pada bulan Januari tahun depan lah. Okey, yang pertama, kita latih tubi anak murid kita untuk menulis ayat matematik. Okey, itu khusus untuk bahagian B. Murid kita dapat tulis saja ayat matematik. Itu boleh dikira sebagai 1 markah. Dan latih tubi murid kita bentuk lazim. Bentuk lazim ni adalah khusus untuk bahagian A. Sebab bahagian A dia dah bagi ayat matematik. Tapi dia perlu tukar dalam bentuk lazim sebelum dikira. Jadi latih tubi anak murid kita. Okey, tips yang kedua. Kuasai sifir pecahan dan penukaran unit. Ni biasa. Ni saya rasa semua cikgu dah mahir benda ni dah. Memang akan dibuat sifir pecahan dan penukaran unit. Okay, dan akhir sekali buku teks. Kenapa saya cakap buku teks? Kerana soalan-soalan UASA rujukan utamanya adalah buku teks. Okay, sebagai contoh ya. Saya ambil soalan tahun 6. Okay, dalam topik tahun 6, jika kita rujuk dalam buku teks kita, dalam buku teks tahun 6, dia tak ada mod, median, julat, catapai, jadual, catapalang, tata garis, tak ada. Yang ada hanya ni je. Ni bentuk ni. Jadinya tahun 6 memang tak lari. Soalan ni confirm akan keluar. Cuma bentuk tak tahu macam mana. Jadi murid kita kena kuasai bagaimana untuk cari bahagian, bagaimana untuk cari nilai untuk bahagian yang separuh, bagaimana untuk yang bahagian S tu, bagaimana untuk nilai untuk 45 darjah. Jadikan buku teks sebagai panduan utama. Banyakkan buat latihan dalam buku teks. Okey, dan akhir sekali, ni saya nak share. Okey, tadi saya dah tunjukkan slide ni, iaitu tentang bidang pembelajaran, nombor dan operasi, sukatan dan geometri, perkaitan dan algebra, statistik dan kebarangkalian. Okey, hasil saya dah tengok soalan tahun 4, soalan tahun 5 dan juga soalan tahun 6. Dan saya lihat untuk bahagian B, keempat-empat bidang ini akan keluar. Tapi cuma tak tahu topik apa. Okay, contohlah ya, contoh. Saya dapat tengok contoh soalan tahun, sebab saya ajar tahun 5 kan. Okay, saya tengok soalan tahun 5. Okay, kita sama-sama tengok tahun 5. Okay, tahun 5. Okay, ini ialah tajuk jisim. Ini ialah tajuk jisim, topik jisim. Topik jisim dia berada pada sukatan dan geometri. Okay, ya, sukatan dan geometri, jisim. Okey, dah pangkah. Okey, saya pangkah dekat sukatan dan geometri. Ni saya punya ni lah. Saya punya ni analisis saya lah. Tak tahulah kan, betul. Okey. Dan kemudian soalan B masih lagi pada soalan yang sama, tapi tajuknya masa dan topiknya masa dan waktu. Okey, topik masa dan waktu dia berada pada dekat mana? Sukatan dan geometri lagi. Okey. Kemudian yang ketiga ialah apa ni? Kita ada ni perurusan data. Ialah statistik dan kebarangkalian. Dan akhir sekali untuk tahun 5, kita ada ni nombor dan operasi. Dia ada kaitan. Jadinya dia akan menggunakan bidang pembelajaran ni. Cuma tak tahu yang mana akan keluar 2 kali. Tapi yang saya dapat buat analisis, keempat-empat bidang ni akan keluar 3. Cuma tak tahu topik mana. Okay, dan saya tengok juga tajuk kadaran ni lah yang paling popular sekali dalam mana-mana sekolah. Itu bidang. Okay, jadi saya pun dah sampai ke penghujung. Okay. Jadi akhir kata saya ucapkan selamat berjaya dan all the best kepada semua murid untuk menjawab soalan UASA pada Januari yang akan datang. Okay. Dan kepada semua guru, jika menghadapi kesulitan ataupun confused
untuk memberi pemberian markah. Saya membuka ni lah WhatsApp saya. Kalau cikgu nak tanya, boleh tak ni, boleh bagi markah. InsyaAllah saya cuba tolong, saya cuba tunjuk ajar. Okey, dan sebelum saya mengakhiri, saya mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada Unit Sains dan Matematik PPD Jempol dan Jelebu kerana sudi menjemput saya sebagai penceramah ataupun berkongsi ilmu pada petang ini. InsyaAllah apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan segala kekurangannya itu adalah daripada diri saya sendiri. Akhir kata, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Encik Ahmad Mustafa bin Mahmud atas sesi perkongsian yang telah disampaikan sebentar tadi. Diharapkan agar input yang telah dikongsikan sebentar tadi sedikit sebanyak akan dapat memberi idea dan manfaat kepada para hadirin sekalian. Agenda seterusnya, majlis dengan segala hormatnya menjemput Encik Ahmad Sadini bin Mat Kapel, School Improvement Specialist Coach Plus, SISC Plus, bagi menyampaikan taklimat berkenaan pertandingan celik matematik PPDJJ. Dipersilakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tahu dengar tak suara? Dengar. Dengar, alhamdulillah. Dengar cikgu. Okey. Saya dengar. Alright, baik. Terima kasih. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Cikgu Aizuddin secara sebagai pengacara majlis yang berusaha, Puan Guru Besar Cikgu Amrah serta penceramah kita tadi Encik Ahmad Mustafa. Tahniah atas bimbingan ataupun bengkel yang diberikan tadi. Okey, ini harapan daripada kami, diharapkan janganlah anggap ujian akhir ni adalah satu perkara yang mudah. Okey, sebab ia akan bantu kita banyak ni nanti, terutamanya masuk ujian akhir nanti. Okey, untuk bahagian saya tak akan ambil masa yang lama pun. Ada dua perkara. Okey, satu untuk guru, satu untuk murid. Okey, saya mulakan dahulu first untuk guru dulu. Okey, boleh Okey, untuk rakan guru, untuk rakan-rakan guru Kutub Netra terutamanya di arah Jempol dan Jelebu. Okey, nanti masa ujian akhir nanti, ujian UASA bulan 1 nanti apabila selesai, insyaAllah kami daripada PPD Jempol dan Jelebu akan membina ataupun nak minta cikgu pada cikgu semua. Tidak ada gangguan bunyi. Okey, untuk membuat analisis item. Okey, membuat analisis item, di mana analisis item tu kami akan gabungkan semua sekolah. Okey, template insyaAllah akan dibina nanti. Ianya dibina berdasarkan kertas ujian akhir tahun nanti. Biasalah. Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua, yang seperti mana di dalam paparan ni. Okey, jika kalau kita boleh lihat kat depan ni, ini adalah pertandingan bijak matematik. Okey, dan ianya adalah penambahbaikan daripada pertandingan bijak sifir dahulu. Okey, dan untuk makluman ini adalah juga lanjutan daripada bengkel yang diberikan oleh Cikgu Ahmad. Okey, daripada lanjutan itu kita buat pertandingan pula. Okey, untuk kali ini penganjuran pertandingan ni adalah meliputi semua pelajar. Maksudnya daripada tahun 1 sehinggalah tahun 6. Kalau sebelum ni adalah hanya melibatkan tahap 2.
Tapi kali ini melibatkan daripada tahun 1 hingga tahun 6 dan semua pelajar lah di daerah kita lah, Jempol dan Jelebung. Okey, kita lihat bila berlangsung. Tarikh pertandingan ni adalah pada masa cuti sekolah nanti. Okey, iaitu pada 27 Disember 2023 hari Rabu. Okey, 25 tu Christmas. Okey, kalau 26 pada yang kerja kerajaan masih cuti lagi. Okey, 27. Okey, kalau kita lihat kat sini, kaedah pertandingan ni adalah sama sebelum ini, iaitu pertandingan bijak sifir. Okey. Dan kalau kita lihat, kod akan diberi berbeza mengikut tahun. Tahun maksudnya tahun 1 lain, tahun 2 lain dan seterusnya lah hingga tahun 6. Okey, platform adalah menggunakan quizzes. Okay, ingat saya ataupun tengok anak-anak kita, semua mahir boleh jawab menggunakan quizzes. Okay, jadinya akan gunakan quizzes. Kod akan diberi melalui guru, di mana guru akan dapat daripada kutub panitia sekolah masing-masing. Okay, dan kod tersebut dihantar melalui WhatsApp. Okay, diharapkan kepada semua kutub panitia ataupun wakil-wakil sekolah, pastikan ada guru yang dalam grup WhatsApp, di mana saya pun ada sekali lah. Okey, kalau kita lihat pertandingan ni bermula pada 9 pagi. Kalau 9 pagi, link akan diberi bermula pukul 8.30. Okay, tapi tak boleh bermula lagi masa tu. Dah dapat link pun masih belum boleh mula lagi. Start akan bermula pada pukul 9 pagi sehinggalah pukul 9 malam. Maksudnya boleh cuba beberapa kali lah. Terutamanya apabila line tu terputus, sebab pengalaman sebelum ni banyak kali line adalah terputus. Jadinya boleh cuba sekali lagi lah. Okey. Dan untuk pemenang, seperti mana yang boleh lihat di sebelah kanan tu, okey, putusan pemenang akan diberi sijil pemenang mengikut kategori, sekolah dan tahun. Untuk setiap sekolah maksimum 2 orang murid saja dari satu sekolah yang diterima sebagai pemenang. Kalau maksudnya dalam satu kategori itu ada 3 orang pelajar yang daripada tempat pertama sampai tempat ke-10, jadinya tempat yang ketiga tu akan diberi pada orang lain. Okey. Dia hanya tempat pertama dengan kedua daripada satu sekolah saja. Okey. Okey, pemenang ditentukan dengan mengikut masa terdekat dan jawapan yang betul lah. Okey. Yang keputusan adalah muktamad. Okey. Maksudnya harap-harap tak adalah yang buat bantahan ya. Okey. Kita teruskan yang seterusnya. Okey. Ini adalah tata caranya. Okey. Kalau lihat kat sini, kat sini pelibatan semua murid. Okey, buat pembetulan dah. Ini penglibatan melibatkan semua pelajar lah. Okey. Selain daripada tu, ianya adalah sama saja. Dan kalau kita lihat pada nombor 8 ni, murid boleh menggunakan telefon pintar, komputer riba, okey, ataupun desktop, iaitu komputer meja untuk jawab. Tak ada masalah. Boleh guna apa-apa saja medium. Okey. Okay. Yang ini kena ingat betul-betul. Penyertaan akan dibatalkan apabila tiada kod sekolah dan nama penuh. Okey, selain daripada itu menggunakan nama seperti nickname, panggilan apa-apalah. Kalau namanya Muhammad Mazlan, awak panggil Lan aja pun tak boleh diterima Okey, kod sekolah ni saya kena ingatkan sekali. Kod sekolah bukan kod sekolah yang seperti mana sedia ada tu, bukan kod yang itu. Tapi menggunakan kod yang diberikan. Okey, sebelum tu kita tengok pada bilangan pemenang. Okey, di sini bilangan pemenang kalau lihat untuk daerah Jempol dan Jelebu, kat sini kita pecahkan kepada 5 kategori. Daripada 5 kategori tu ada 6 tahun lah jadinya. Okey. Yang ni bukannya 75 ni, ini 45 Okay, saya betulkan balik. Sekejap. Betulkan sini terus lah. Okey. Sekarang ni jumlah dia adalah 45, maka daripada ni 270 orang akan dapat sijil pemenang. Okey, seterusnya tentang kod sekolah. Okey. Kod sekolah adalah kod yang diberi, yang ini. Saya besarkan. Okey. Ini adalah kod yang diberi. Guna kod yang ini. Bukan kod sekolah yang seperti kod sekolah yang sedia ada tu, panjang sangat. Okey.
gunakan kod yang diberi yang ini. Okey. Ini pun semua akan diedarkan. Okey, semua ada. Okey. Kita pergi kepada bentuk yang ini. Okey, saya lajukan sikit. Okey. Ini antara langkah-langkah yang perlu yang boleh kita gunakan untuk menjawab. Okey, first sekolah akan dapat link ataupun kod melalui WhatsApp ataupun Telegram. Okey, kemudian kalau kita lihat masukkan nama. Okey, nama kena lihat balik semula, kod sekolah yang diberi. Contoh seperti mana di hadapan ni adalah SK Palung 1, kod adalah K4, barulah nama. Okey. Okey, barulah nama. Okey, seterusnya barulah jawab soalan. Okey, boleh dengar tak? Jatuh pula alat. Okey, seterusnya kita Boleh, pergi cikgu. kepada cara yang lain. Boleh cikgu. Selain daripada itu, okey. Okey, ini antara cara yang biasa pengedaran kod dan apabila selesai dia akan berikanlah berapa banyak yang betul, berapa banyak yang salah lah. Okey. Okey, itu sahaja. Okey, saya cuma nak maklumkan tarikh pertandingan kalau kita lihat ianya adalah pada pada 27. Okey, murid yang terlibat daripada tahun 1 sehingga tahun 6. Okey, surat akan kalau tak ada masalah akan diedarkan pada besok, petang besok termasuk dengan kod. Yang penting sekarang adalah kod. Itulah. Okey. Jadinya ini adalah lanjutan daripada bengkel tadi yang diberi oleh Cikgu Ahmad Mustafa dan seterusnya pertandingan. Okey, ini sebenarnya salah satu tujuan kami adalah kenapa diadakan ni yang disediakan oleh panitia-panitia daerah supaya walaupun masa cuti kita masih membuat ulang kaji lagi, bukan cuti-cuti betul. Okey. Jadi untuk makluman UASAT akan bermula pada bulan 1, diharapkan tidaklah tinggalkan matematik ni dan subjek-subjek lain. Okey, seterusnya saya ucapkan syabas sekali lagi kepada penganjur atas usaha yang dilaksanakan pada hari ini, termasuk juga iaitu daripada SK Hitam, termasuk juga daripada panitia daerah Cikgu, saya ada soalan. SKKC Simpang Petang. Okey, ya, apa soalannya? Hello? Jika ada yang nak bertanya, ya. Okey, tadi ada soalan? Ya, Cikgu Darshan, ada nak tanya apa-apa? Daripada tadi tak angkat tangan aja. Okey, tak ada pula. Okey. Tak ada cikgu. Okey, ingat saya itu sahaja. Okey, saya harapkan cuti selamat bercuti hujung tahun ni. Tetapi ingatlah kalau boleh buat latihan. Selain daripada itu kita dapat sertai pertandingan sebab semua pelajar akan dapat sijil penyertaan. Hanya untuk pemenang saja, ialah dia akan ada hadiah sijil yang berbeza lah. Okey. Dan untuk makluman juga untuk yang tidak mendapat sijil pemenang akan diberi sijil penyertaan secara online lah, digital. Ya. Okay. Yang ada di dalam patut juga. Okey, tak apalah tu. Okey, seingat saya itu saja. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua atas kehadiran hari ini dan saya serah kembali kepada Cikgu Aizuddin. Sama-sama cikgu. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Encik Ahmad Sadi bin Mat Kapel atas perkongsian yang telah disampaikan sebentar tadi. Semoga ilmu yang telah dicurahkan kepada kita pada hari ini akan mendatangkan manfaat kepada semua guru matematik, khususnya untuk kemenjadian murid kita. Seterusnya, saya mohon semua peserta termasuk guru dan murid untuk membuka kamera untuk sesi fotografi. Okey, kita minta untuk sesi dokumentasi kita buka kamera.
Okey, baik. Okey, terima kasih diucapkan. Dengan itu, maka berakhirlah sudah program kita pada petang ini. Sekali lagi majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada penceramah kita pada hari ini, para pegawai dari Pejabat Pendidikan Daerah Jempol Jelebu, peserta-peserta bengkel serta hadirin yang turut serta dalam menjayakan program pada hari ini. Sehingga kita bertemu lagi pada waktu dan masa yang lain, kita akhiri majlis ini dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-As. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, Cik. Terima kasih, Cikgu. 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 Terima kasih. Terima kasih, Cikgu. 1, 2, 3. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, Cikgu. 1, 2, 3. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, Cikgu. 1, 2. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih semua.